Prolog. British mencari pangkalan. Pada akhir abad ke-18, British sedang mencari pangkalan strategik di Asia Tenggara untuk bersaing dengan kuasa lain seperti Belanda dan Spanyol. Mereka memerlukan pelabuhan yang selamat untuk kapal-kapal mereka, terutama untuk mengawal laluan perdagangan antara India dan China. Inilah permulaan kisah British di Tanah Melayu. 1786, Francis Light dan penaklukan Pulau Pinang. Pada suatu hari di tahun 1786, seorang lelaki bernama Francis Light, seorang wakil syarikat Hindia Timur British East India Company, tiba di sebuah pulau yang indah di utara Tanah Melayu. Pulau itu dipanggil Pulau Pinang. Light berjaya membuat perjanjian dengan Sultan Kedah, Sultan Abdullah Mukarram Shah, untuk menyewa Pulau Pinang. Light berjanji akan melindungi Kedah dari serangan Siam, kini Thailand, sebagai balasan. Namun apabila Siam menyerang Kedah, British tidak menepati janji mereka. Sultan Kedah marah, tetapi British sudah pun mengukuhkan kedudukan mereka di Pulau Pinang. Light menamakan pulau itu Prince of Wales Island, Pulau Putra Wales, dan membangunkan penempatan di Georgetown yang dinamakan Sempena Raja George III. Pulau Pinang menjadi pangkalan British pertama di Tanah Melayu. Tahun 1819, Stamford, Raffles, dan Singapura. Beberapa dekad kemudian, seorang lagi tokoh penting British muncul, Sir Stamford Raffles. Raffles percaya bahawa British memerlukan pangkalan yang lebih strategik di selatan Tanah Melayu. Pada tahun 1819, Raffles tiba di sebuah pulau kecil bernama Singapura. Ketika itu Singapura berada di bawah pengaruh Kesultanan Johor. Raffles berjaya membuat perjanjian dengan Tengku Husin, seorang putra Johor, untuk mendirikan pangkalan British di Singapura. Dengan cepat, Singapura berkembang menjadi pelabuhan yang sibuk dan penting. British menguasai Singapura sepenuhnya melalui Perjanjian London 1824, di mana Belanda menyerahkan Melaka kepada British sebagai pertukaran. Tahun 1824, Perjanjian London dan pembentukan negeri-negeri Selat. Melalui Perjanjian London 1824, British secara rasmi menguasai 3 wilayah penting, Pulau Pinang, Melaka, dan Singapura. Ketiga-tiga wilayah ini digabungkan menjadi negeri-negeri Selat, Strait Settlements, pada tahun 1826. Negeri-negeri Selat menjadi pusat pentadbiran dan perdagangan British di Asia Tenggara. Namun British masih belum campur tangan secara langsung di negeri-negeri Melayu yang lain. 1874, campur tangan British di negeri-negeri Melayu. Pada pertengahan abad ke-19, keadaan di negeri-negeri Melayu seperti Perak, Selangor dan Pahang menjadi tidak stabil akibat pergaduhan antara pembesar tempatan dan aktiviti perlombongan biji timah yang semakin pesat. British mula campur tangan secara rasmi pada tahun 1874 melalui Perjanjian Pangkor. Perjanjian ini menandakan permulaan sistem Resident British, di mana seorang Resident British dilantik untuk menasihati Sultan dalam pentadbiran negeri. Contohnya, di Perak, J.W.W. Birch dilantik sebagai Resident pertama. Namun campur tangan British sering menimbulkan ketegangan dengan penduduk tempatan, seperti dalam kes pembunuhan Birch pada tahun 1875. 1996, penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu. Untuk menyelaraskan pentadbiran, British menggabungkan Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang menjadi negeri-negeri Melayu bersekutu, Federated Malay States, pada tahun 1996. Kuala Lumpur dipilih sebagai pusat pentadbiran. Di bawah sistem ini, British menguasai hampir semua aspek pentadbiran, termasuk cukai, pendidikan, dan infrastruktur. Pembinaan jalan raya, landasan kereta api, dan sekolah-sekolah Inggris mula berkembang pesat. 1909, Perjanjian Bangkok dan penguasaan ke atas negeri-negeri utara. Pada tahun 1909, British menandatangani Perjanjian Bangkok dengan Siam, Thailand. Melalui perjanjian ini, British mengambil alih Kedah, Perlis, Kelantan, dan Terengganu. Negeri-negeri ini dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, Unfederated Malay States.
British memberikan lebih banyak autonomi kepada negeri-negeri ini berbanding negeri-negeri Melayu bersekutu, tetapi pengaruh mereka tetap kuat. 1941 sampai 1942. Pendudukan Jepun kisah British di Tanah Melayu hampir berakhir pada tahun 1941 apabila Jepun menyerang Tanah Melayu semasa Perang Dunia Kedua. Tentera Jepun yang lebih bersedia dan berpengalaman berjaya mengalahkan British dalam masa beberapa minggu sahaja. Pada 15 Februari 1942, British menyerah kalah di Singapura dan Tanah Melayu jatuh ke tangan Jepun. Pendudukan Jepun selama 3 tahun, 1942 sampai 1945, meninggalkan kesan yang mendalam terhadap penduduk tempatan. Epilog kembalinya British. Selepas kekalahan Jepun pada tahun 1945, British kembali ke Tanah Melayu. Namun kali ini, penduduk tempatan sudah mula menuntut kemerdekaan. Perjuangan menentang penjajahan British semakin kuat dan akhirnya pada 31 Ogos 1957, Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Begitulah kisah bagaimana British menguasai Tanah Melayu selama 136 tahun. Dari tipu muslihat hingga perjuangan kemerdekaan. Sejarah ini mengajar kita tentang kepentingan mempertahankan maruah bangsa dan negara. Tapi perjalanan belum berakhir. Selepas British, Tanah Melayu menghadapi satu lagi cabaran besar, penjajahan Jepun. Nantikan episod seterusnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk lebih banyak kisah sejarah yang epic. Fire.